Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kita sambung lagi bab 4, model berfungsi dan prototype. Hari ini kita akan belajar tajuk yang lain, iaitu yang pertama, merancang dan menyediakan bahan atau komponen sebenar berdasarkan idea yang dijana. Yang kedua, membina model berfungsi atau prototype berdasarkan idea yang dijana. Yang ketiga, menghasilkan kemasan model berfungsi dan prototipe dengan baik. Standard pembelajaran ialah merancang dan menyediakan bahan atau komponen sebenar berdasarkan idea yang telah dijana. Yang kedua, membina model berfungsi atau prototipe berdasarkan idea yang telah dijana. Dan yang ketiga, menghasilkan kemasan model berfungsi dan prototipe dengan baik. Kita mula dengan tajuk hari ini, iaitu merancang dan menyediakan bahan atau komponen sebenar berdasarkan idea yang dijana. Merancang pembangunan produk sangat penting agar produk dapat dilakukan dengan sempurna. Tujuannya adalah untuk menghasilkan reka ciptaan yang mampu menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Pemilihan bahan dan alatan hendaklah disesuaikan dengan reka bentuk projek yang telah dipilih. Yang pertama sekali, kita kena tengok apakah komponen ataupun bahagian yang ada pada projek yang kita hendak hasilkan. Sebagai contoh, dalam lakaran mesin pengurai serat daun nanas, antara komponen yang ada, yang pertama ialah bekas mengumpul serat, yang kedua berus pelerai daun, yang ketiga roller, yang keempat pelindung keselamatan, yang kelima roda mudah alih dan yang keenam pemegang. Jadi kita kena kenal pasti apakah bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk menghasilkan keenam-enam komponen ini tadi. Oleh itu kita senaraikan senarai bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Kita tengok dulu senarai bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah bearing, kuantitinya 4. Kemudian besi L 30 mm kali 38 mm kali 6 meter, kuantitinya 2. Yang ketiga gear 2. Plate aluminium nipis 1. Besi berongga 50 kali 25 kali 6 mm, kuantitinya 2. Yang keenam berus plastik, kita perlukan 3. Motor DC 12 voltan, kita perlukan 1. Rantai motosikal 3. Yang kesembilan roda 50 mm, kita perlu 4. Kemudian yang ke-10 bol dan nut untuk menyambung, kita perlukan 10. Besi shaft 2, palam 3 pin 3, pengering rambut 1, Swiss lampu 2, cat minyak 1, plastik akrilik 1, pop rivet dan skru secukupnya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk mesin pengurai serat daun nanas tadi. Seterusnya kita tengok senarai alatan yang diperlukan. Sebagai contoh yang pertama ialah pisau pemotong akrilik, fungsinya memotong kepingan akrilik. Yang kedua, sesiku L berfungsi untuk membuat garisan lurus bersudut tepat, menguji kerataan, ketepatan dan kepersegian kayu. Yang ketiga ialah ragum meja, fungsinya memegang benda kerja semasa proses pemotongan dan sebagainya. Yang keempat, kikir, berfungsi melicinkan permukaan bahan setelah proses pemotongan. Yang kelima, mesin canai, membuang sisa pemotongan dan melicinkan permukaan benda kerja. Yang keenam, mesin kimpalan MIG, berfungsi menyambungkan bahan kerja dengan cara mengimpal. Yang ketujuh, rivet gun, berfungsi untuk mencantumkan kepingan aluminium dengan bahagian badan. Kemudian mesin pemotong logam berfungsi untuk memotong kepingan lembut, dan yang terakhir ialah pembaris dan pita pengukur, berfungsi untuk mengukur benda kerja. Itu adalah peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mesin pengurai serat daun nanas tadi, oleh sebab mesin ini kebanyakannya menggunakan bahan logam.
Okey, jadi peralatan yang diperlukan kebanyakannya adalah peralatan yang boleh memotong, mencantum logam tersebut tadilah. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu membina model berfungsi atau prototype berdasarkan idea yang dijana. Okey, dalam tajuk ini kamu akan belajar cara-cara ataupun langkah-langkah untuk membina model berfungsi atau prototype kamu. Okey, kita tengok dulu langkah yang pertama. Yang pertama ialah proses mengukur dan menanda pada besi sebelum dibuat pemotongan. Okey, untuk ukuran pada bahan kamu ini, besi ke kayu ke, kamu kena rujuk pada lakaran kamu. Langkah yang kedua ialah membuat pemotongan menggunakan mesin pemotong logam. Okey, langkah kedua kamu kena potong mengikut ukuran dan tanda yang kamu sudah buat pada langkah satu tadi. Okey, kamu kena gunakan alatan yang sesuai untuk memotong bahan kamu. Okey, sebagai contoh kalau kayu kamu kena gunakan gergaji. Okey, gergaji tangan ke ataupun mesin gergaji jig. Okey, kalau memotong logam, kamu kena gunakan alatan khas untuk memotong logam. Sama juga dengan bahan-bahan yang lain. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah membuat penyambungan pada kerangka menggunakan mesin kimpalan MIG. Okey, ini sama juga oleh sebab dia menggunakan bahan logam. Jadi, alatan yang sesuai digunakan ialah mesin kimpalan MIG untuk mencantumkan logam. Okey, kalau kamu gunakan kayu, sama ada kamu gunakan skru ataupun paku ataupun bol dan nut. Langkah yang keempat ialah membersihkan gerigis selepas membuat pemotongan dan kimpalan. Okey, gerigis ni adalah hasil daripada pembakaran daripada kimpalan tadi. Jadi perlu dibersihkan supaya projek kamu nampak licin dan kemas. Langkah yang kelima ialah kerangka utama yang telah siap dibersihkan. Ini baru siap dia punya kerangka. Okey, dia punya badan lagi belum. Okey, kita tengok langkah keenam. Proses membuat lubang pada tiang slide, pelaras dan bahagian lain. Kita tengok pula langkah ketujuh, iaitu proses memasang di antara kerangka utama dengan tiang roda boleh laras dan motor. Di sini kita sudah mula memasang komponen-komponen yang ada pada mesin tadilah. Okey, seterusnya langkah yang ke-8, membuat bekas pengering serat daun nanas menggunakan akrilik. Kemudian langkah yang ke-9, kerja mengecat kerangka yang telah siap. Okey, oleh sebab kita mahu kita punya mesin ini tahan lama dan tidak mudah berkarat. Jadi kita kena kemaskan menggunakan cat. Seterusnya kita tengok langkah yang ke-10, kerja memasang plat aluminium pada dinding kerangka. Okey, ini sebagai dia punya bahan untuk menutup bahagian dalam mesin supaya bahagian dalam mesin ini tidak terdedah dan tidak mudah diganggu ataupun dikacau oleh orang lain. Okey, dan dalam foto 4.4 ini projek yang telah siap dipasang. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang terakhir untuk hari ini, iaitu menghasilkan kemasan model berfungsi atau prototype dengan baik. Projek yang siap perlu dikemaskan dengan bahan untuk kemasan seperti cat, lekar, varnish dan shellac supaya kelihatan cantik dan tahan lama. Sebelum melakukan kerja mengecat atau menyapu varnish, permukaan projek hendaklah dibersihkan terlebih dahulu dalam keadaan kasar atau tajam. Kita boleh menggunakan kain untuk mengelap dan kertas pasir halus untuk melicinkan permukaan projek. Mesin canai perlu digunakan untuk membuang bahagian-bahagian yang terlalu kasar atau tajam. Projek yang menggunakan bahan keluli tahan karat atau aluminium tidak perlu dicat kerana sifatnya tidak berkarat dan tahan lama. Okey, jadi kemasan ini kita lakukan dalam 3 keadaan. Okey, yang pertama, kita boleh gunakan kain untuk mengelap bahan kerja yang memang licin. Cuma kita mau bersihkan daripada habuk-habuk. Okey, sebagai contoh kalau macam kaca ataupun akrilik ataupun perspek. Okey, kita boleh lap sahaja permukaan
bahan tersebut dengan menggunakan kain untuk membersihkannya. Yang kedua, kita menggunakan kertas pasir halus. Yang ini kalau ada seperti kalau kayu ataupun papan, dia akan ada macam bulu-bulu kayu tu kan. Jadi kita tidak boleh bersihkan dengan menggunakan kain sahaja. Kita kena licinkan dengan menggunakan kertas pasir yang halus. Yang ketiga, kita kena membersihkan gerigis yang terhasil daripada kimpalan. Okay, yang ini kita tidak boleh gosok guna kertas halus. Dia tidak akan hilang. Jadi kita kena gunakan mesin canai untuk menghilangkan gerigis yang daripada logam tadi. Okay, seterusnya kita tengok pelbagai cara yang boleh digunakan sekiranya kita menggunakan kemasan cat. Okay, yang pertama, kita boleh menggunakan penyembur cat. Penyembur cat atau berus sembur ni ataupun airbrush, kita sudah belajar dalam bab 2 hari itu. Okay, jadi kalau penyembur cat ini kita kena gunakan bersama dengan pemampat udara ataupun kompresor. Yang kedua, kita boleh menggunakan penggelek. Penggelek ni biasa kita gunakan untuk mencat bahagian yang rata. Okay, bahagian yang rata tetapi lebar. Okay, kemudian kita boleh gunakan berus cat. Okay, berus cat pula untuk mencat bahagian yang sempit ataupun bahagian yang bucu-bucu yang dekat hujung tu. Okay, yang terakhir, kita juga boleh menggunakan cat sembur. Okay, berbeza dengan penyembur cat tadi, kalau cat sembur ini kita guna untuk sembur bahagian yang sikit sahaja. Okay, tidak banyak yang perlu disembur. Okay, tapi kalau penyembur cat tadi kita mau gunakan dalam bahan yang banyak ataupun besar. Okay, kita boleh tengok dalam muka surat 110 dalam buku teks. Itu adalah kerja kemasan dengan cara mengecat. Okay, sebagai contoh tadi, yang pertama ialah penyembur cat. Okay, sebagai contoh di sana dia mencat kereta. Okay, seperti yang kita tahu, kereta ni dia ada banyak permukaan. Okay, permukaan yang lebar dan juga banyak permukaan yang melengkung. Oleh itu, cara menyembur menggunakan penyembur cat adalah yang paling sesuai. Okay. Kemudian mengecat menggunakan penggelek, itu untuk mengecat bahagian yang rata tadi. Okay. Kemudian mengecat menggunakan berus cat, okay, itu untuk bahagian yang rata tetapi tidak banyak ataupun bahagian yang kecil. Okay. Yang terakhir ialah mengecat menggunakan semburan tin. Okay, ini untuk mengecat yang bahagian tidak rata tetapi tidak banyak, okay, ataupun tidak besar berbanding dengan yang penyembur cat tadi. Okay, sekian itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua murid yang sudah menonton video yang cikgu sediakan.